Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hifzan bin Fahmi Faizal, berasal daripada Kuala Lumpur, mengambil option Bahasa Melayu 1, ambilan Ogos 2024, Julai 2029. Jadi terimalah pembentangan daripada saya. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan satu isu yang sedang hangat diperkatakan oleh ibu dan bapa di luar sana, iaitu adab-adab anak mereka terhadap ibu dan bapa. Jadi, seperti mana kita tahu, adab-adab terhadap ibu bapa ini menjadi salah satu perkara yang merusingkan ibu dan bapa di luar sana, kerana pada masa kini mereka merasakan bahawa anak-anak sudah hilang hormat terhadap ibu dan bapa. Mengapa saya berkata begitu? Ini kerana pada zaman teknologi ini mereka merasakan bahawa hidup tanpa ibu bapa itu lebih indah berbanding hidup bersama ibu bapa, kerana mereka merasakan bahawa mereka dikongkong, mereka selalu dimarah oleh ibu dan bapa. Tapi mereka tidak tahu bahawa ibu dan bapa itu marah kerana mereka sayangkan anak-anak mereka. Jadi, sebelum saya memulakan pembentangan, kita mestilah mengetahui apakah itu adab terhadap ibu dan bapa. Adab terhadap ibu dan bapa ialah sikap dan tingkah laku mereka terhadap ibu dan bapa mereka. Jadi, sebagai umat Islam, kita mestilah menghormati ibu dan bapa kita. Mengapa saya berkata begitu? Ini kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Jadi di sini telah menunjukkan bahawa adab terhadap ibu bapa itu sangatlah penting. Selain itu, apakah sebab seorang anak itu perlu menghormati ibu bapanya? Sebab pertama ialah setiap anak itu wajib berbakti kepada ibu dan bapa. Mengapa saya berkata begitu? Ini kerana ibu ialah seorang insan yang mengandungkan kita selama 9 bulan 10 hari dan melahirkan kita dengan rasa sakit yang teramat. Dan bapa pula ialah insan yang pergi keluar mencari rezeki, mengorbankan masa dan tenaganya untuk membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Kedua, kerana jasa yang mereka telah curahkan sangatlah besar dan tidak terbalas. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, seterusnya saya akan menerangkan tentang tanggungjawab anak terhadap ibu dan bapa. Sebagai seorang anak, kita mestilah menjalankan peranan kita untuk memberikan sepenuh tanggungjawab kita terhadap ibu dan bapa. Jadi, antara tanggungjawab anak terhadap ibu dan bapa ialah, yang pertama, kita mestilah merendah diri dan menghormati mereka. Ini kerana kita hanyalah seorang anak, jadi kita perlu menghormati ibu dan bapa kita. Yang kedua, kita perlu berdoa dan memohon ampun untuk mereka. Jadi, untuk pengetahuan semua, ini adalah doa untuk ibu dan bapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Jadi, doa ini boleh kita amalkan selepas solat untuk mendoakan kesejahteraan mereka, untuk mendoakan kesihatan mereka dan mendoakan kebahagiaan mereka. Yang ketiga, kita perlu taat kepada perintah mereka. Jadi, apa yang disuruh oleh mereka, kita buat sahaja. Janganlah kita mengeluh. Yang terakhir, kita perlulah berbakti kepada mereka. Antara cara untuk kita berbakti kepada mereka ialah sebagai seorang pelajar, kita bolehlah memberikan keputusan yang cemerlang kepada keluarga kita. Ini dapat mengukir senyuman di wajah mereka. Jadi, apakah cara untuk kita beradab dengan ibu dan bapa? Adab anak kepada ibu bapa ini mempunyai dua aspek, iaitu dari segi percakapan dan pergaulan. Dari segi percakapan, kita perlulah bercakap dengan rasa hormat dan sopan santun. Ini kerana kita sebagai anak perlulah menghormati mereka sebagai ibu dan bapa kita. Kedua, kita mestilah menumpukan sepenuh perhatian apabila mereka bercakap. Ini kerana mungkin dalam percakapan itu mempunyai sedikit nasihat ataupun arahan untuk kita dengari. Yang kedua, dari segi pergaulan,
kita mestilah mencium tangan mereka sebelum pergi ke sekolah dan tidur. Mengapa kita perlu mencium tangan mereka sebelum pergi ke sekolah dan tidur? Kerana kita pula mendapat keberkatan daripada ibu dan bapa kita, sama ada untuk pergi ke sekolah dan sebelum tidur. Dan akhir sekali, kita mestilah tidak mendahului mereka ketika menjamah makan. Ini kerana kita perlulah memberikan sesuap kepada ahli keluarga kita, iaitu ibu dan bapa kita, sebelum kita menjamah makanan tersebut. Jadi seterusnya, apakah kesan baik yang kita akan dapat jika kita beradab kepada ibu dan bapa? Kesan baik yang kita akan dapat jika kita berbakti dan beradab kepada kedua ibu bapa kita ialah, yang pertama, ikatan kekeluargaan akan bertambah kukuh. Ini kerana tiada pergaduhan yang akan berlaku antara keluarga kita. Yang kedua, kita akan mendapat balasan syurga di akhirat. Ini kerana Allah SWT sangat cintakan insan ataupun anak yang menyayangi ibu bapanya. Yang ketiga, kita akan mendapat keberkatan dalam hidup. Yang terakhir, kita akan disayangi oleh keluarga kita kerana kita telah menjadi anak yang soleh ataupun solehah yang mentaati perintah mereka dan beradab kepada mereka. Yang terakhir, apakah kesan buruk jika kita tidak beradab kepada ibu dan bapa? Antara kesan buruk apabila kita tidak beradab kepada ibu dan bapa ialah kehidupan kita tidak akan diberkati oleh Allah. Ini kerana Allah sangat membenci kepada anak yang menderhaka kepada ibu bapa mereka. Yang kedua, segala amal dan kebajikan di dunia ini akan menjadi sia-sia. Ini kerana kita telah menderhaka kepada ibu bapa kita, kita telah memarahi ibu bapa kita, kita telah mengingkari arahan yang mereka telah berikan. Yang ketiga, kita akan dikenakan azab neraka di akhirat. Ini kerana Allah akan mencampakkan anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan bapa ini di dalam neraka. Yang terakhir, ia akan mengancam keharmonian masyarakat. Ini kerana kehidupan masyarakat tidak akan tenang jika pergaduhan antara anak dan mak ibu bapa ini berlaku. Sebelum saya mengakhiri pembentangan dan penerangan saya pada hari ini, kita tukar kepada mood yang sedih sikit. Jadi akhir sekali, sebagai seorang anak, kita mestilah beradab kepada ibu dan bapa kita. Ini kerana jika kita tidak mempunyai rasa hormat dan beradab kepada ibu dan bapa kita, kemungkinan kes-kes seperti ini dan kes-kes seperti ini akan berlaku di kalangan kita. Tetapi kita boleh mengelakkan perkara-perkara sebegini daripada berlaku, iaitu dengan menghormati mereka, beradab kepada mereka, menyayangi mereka. Jadi pesanan terakhir saya, kita hebat kerana doa ibu dan bapa kita. Jika tiada doa daripada mereka, kita bukanlah siapa-siapa. Agailah mereka selagi mereka masih ada. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.